Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat kita solat subuh berjemaah, dan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih menyatakan man shallal fajr fi jama'atin fa fi dhimmatillah. Mereka solat subuh berjemaah maka dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat perkara tersebut, dan juga semoga solat subuh kita menjadi pembersihan dosa-dosa kita. Minta maaf, saya minum sekejap. Sebelum saya mulakan ni, insya-Allah saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Adli bin Muhammad Saad. Adli bin Muhammad Saad, asal di setapak Kuala Lumpur. Sekarang menetap di U10 Shah Alam. Bertugas sebagai eksekutif dakwah dan kurikulum di Yayasan Taklim Taman Tun Datuk Ismail, Kuala Lumpur. Belajar dahulu di Yaman, Sana'a, dari tahun 98 sampai 2007. 98 setahun di Sudan. Dan sekarang ni ialah pegang jawatan tu, dan bidang saya adalah berkenaan tajuk perbandingan sains dan Al-Quran. Ni baru nak hilang batuk sebenarnya. Jadi kalau kurang jelas minta maaf. Baik, tajuk yang diminta oleh Ustaz Syed Nur Hisham untuk saya gantikan dia. Dia sepatutnya dia datang Nah, dia minta saya gantikan. Jadi saya ni gantian saja. Diminta saya gantikan dan bentang tentang tajuk mukjizat saintifik dan Quran dan Sunnah. Yang mana memang tajuk ni tajuk yang saya nikan di Yaman dahulu, dan insya-Allah kita akan bincangkan sedikit. Baik, kita Muslim, semua orang tahu kita Muslim, tak ada siapa yang kata bukan Islam. Dan Allah Ta'ala berikan kepada kita ni agama yang cukup hebat, di mana hujah untuk agama kita ini berjalan berterusan daripada sejak kedatangan Rasulullah SAW dahulu sampai sekarang. Kerana sememangnya Allah Ta'ala takkan berikan kita agama yang untuk kita teraba-raba, tak tahu mana betul mana salah, mana mungkin orang tu betul, mungkin orang tu betul. Tidak ada macam itu dalam Islam. Bahkan anda kena pegang Islam saja, tidak yang lain. Cuma untuk pegang Islam saja, tidak yang lain ni, perlu untuk seorang itu mendapat keyakinan. Kerana manusia ini tidak boleh ikuti satu perkara, patuh satu perkara, melainkan dengan yakin. Jika tidak, dia taklid. Dan yakin ini hanya berlaku dengan 3 keadaan yang mana sering diajarkan dalam ilmu berkenaan dengan yakin ni. Kita ada 3. 1, ilmul yakin. 2, ainul yakin. 3, hakul yakin. Okey. Dalam 3 keadaan tersebut, sering berlaku dalam masyarakat kita ni nakkan kepada ainul yakin dengan hakul yakin. Ainul yakin, hakul yakin. Yang mana kita kata, kita harap kalau dapat macam tu, kita sangkakanlah dalam diri kita, kau nampak malaikat, nampak sekarang ni kubur dan sebagainya, mungkin kita jadi orang paling baik di dunia. Itu alasan ada dalam kepala kita. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala tak jadikan macam tu. Bahkan dalam sejarah, baik kalangan jin ataupun manusia, telah berlaku di mana makhluk yang melihat sendiri syurga neraka ataupun merasai sendiri nikmat yang Allah Ta'ala turunkan dari langit, tidak dapat takwa pun. Contoh pertama, Iblis, laknatullahi alaih. Dia duduk dalam syurga, tinggal dengan malaikat, berbual dengan malaikat. Tapi bila dia nak kufur, kufur juga, walaupun dah nampak syurga neraka depan mata dia. Dan begitu juga kalau dekat dengan manusia ni, contoh paling dekat adalah Bani Israel, yang mereka ni Allah lintaskan lautan, turunkan makanan dari langit, keluarkan air daripada batu yang diketuk oleh Musa AS. Tetapi bila dia nak kufur, dia kufur juga. Tak menjadi alasan sebenarnya. Bahkan berkali-kali dia kufur dengan Musa AS,
Walaupun dia dapat nampak macam-macam tanda. Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran dalam surah As-Saff ayat yang kelima, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaum dia, ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Wahai kaumku, kenapa kau sakiti aku? Sedangkan kamu dah tahu aku ni utusan Tuhan kepada kamu. Maksud dia Musa alaihissalam tunjukkan bagi bukti disakiti oleh kaum dia sendiri. Tapi yang penting sebenarnya pada manusia ni, kita katakan ainul yakin, aku yakin, ilmu yakin sahaja. Ilmu yakin sahaja. Kerana ainul yakin tunggu mati. Hakul yakin syurga macam mana? Tunggu masuk syurga dulu. Sekarang ini hanya perkhabaran kita dengar, hanya berita yang sampai pada kita. Dan dengan sebab itu Allah Ta'ala berikan peluang untuk manusia ini belajar, mengetahui dan mengenal. Hatta yakin dengan ilmu ni semua orang boleh buat. Semua orang boleh tahu. Semua orang boleh takut sebenarnya. Kalau saya kata kepada tuan sekalian, dengan ilmu yakin tuan-tuan takut benda, setuju tak? Angguk, giling. Okay. Macam inilah mudah. Kalau saya tanya soalan, siapa pernah kena patuk ular? Angkat tangan. Pernah dipatuk oleh ular? Angkat tangan. Pernah tengok orang mati kena patuk ular depan mata, bukan dalam TV? Angkat tangan. Depan mata. Tak ada. Kalau ada seekor ular keluar dari belakang bilik kita ni, ular senduk. Tuan-tuan buat apa? 5 saat dari sekarang. Lari. Kenapa lari? Bahaya. Pernah kena patuk? Tak pernah. Tengok mati kena patuk? Mana ainul yakin, hakul yakin? Tak ada. Tapi tuan-tuan dengar, abah kata bahaya, mak kata bahaya, atuk kata bahaya, onyang kata bahaya, semua kata bahaya. Akhirnya dalam hati anda, hati kita semua ni, gerun tengok ular tu. Ikutkan kilo, kita berat lagi. Kilo per kilo, ular tu kita berat lagi. Bahkan tangkas bergerak, boleh angkat kayu, kita lagi cepat dari ular tadi. Tapi kita lari. Sebab apa? Bukan dengan hakul yakin, bukan dengan ainul yakin. Apa? Ilmu yakin je. Dengan sebab itu anda bina lah. Ini sebab kenapa kita belajar. Nak bina ilmu yakin berkenaan dengan akhirat, syurga, neraka. Hatta yang penting dari itu adalah apa? Tentang Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kerana anda tidak akan dapat Islam itu kecuali dengan Muhammad Rasulullah. Kenal Allah Ta'ala dengan Muhammad Rasulullah. Jika tidak, semua orang akan datang bawakan dengan idea macam-macam. Anda boleh terima dan tolak. Tapi bila Muhammad Rasulullah anda pegang, tak ada siapa boleh tambahkan agama ni kecuali apa yang Nabi ajarkan. Baik. Nampak ke PowerPoint saya tak? Ke nampak muka saya? Nampak muka saya Okey. Sekarang nampak Okey. Tu kadang kita tayang-tayang tengok orang tengok muka kita. Sini tengok dah, tengok situ lagi buat apa? Baik. Banyak-banyak. Baik. Mujizat saintifik dan Quran Sunnah. Baik. Allah Ta'ala jadikan agama sebagai wadah untuk menjelaskan manusia bagi persoalan. Antara paling besar adalah berkenaan matlamat hidup ini. Kita manusia ni sebenarnya kita ada 3 soalan besar. Sampai sekarang, siapa sahaja yang belajar, tak kira lah orang tu ahli falsafah ke, belajar sains, tulen ke, belajar engineering ke, di hujung kehidupan dia ataupun di tengah kehidupan dia akan tertanya 3 soalan. Dari mana kita datang? Kenapa kita datang? Kemana nak pergi lepas ni? Sebab ini adalah hakikat hidup ini. Tak kira kita ni lahir background mana, ada agama ke tak ada agama, kehidupan kita yang belakang, tetap kita soalan ini adalah soalan kita. Sebab kita applykan benda berkenaan pada semua benda kat dunia ni macam tu. Sebelum 100 tahun, saya tak ada, tuan-tuan tak ada, kan ada 100 lebih kat sini? Tak ada Okay. Sebelum 100 tahun, saya tak ada, tuan-tuan tak ada, pemimpin kita tak ada, masjid ni tak ada, taman ni tak ada. Betul? Lepas 100 tahun, saya 38 dah. Orang paling tua kat dunia sekarang ni mana? 130, 115, 111. Sebab selepas 100 tahun, saya tak ada. Tuan-tuan confirm lagi tak ada lah. Mana ada 150 pula umur kan? 170, dia hebat sangat. Okay. 160. Tuan-tuan tak ada. Tempat ni wallahualam, taman ni wallahualam. Kita tahu. Mana sebelum 100 tahun kita tak ada, sekarang kita ada. Lepas 100 tahun kita akan hilang. Memang kita akan tertanya, dari mana kita datang?
Dari mana datang? Asal tak ada, sekarang ada. Kemudian, kenapa kita datang? Dan lepas tu, lepas ni nak pergi mana? Soalan ini, kita kata antara soalan besar. Yang manusia takkan dapat jawapan dia dengan hanya berfikir. Macam-macam di akhirnya. Yang kata manusia ni, macam dalam teori Darwin. Dia kata makhluk yang ada ni survival of species. Mana nak hidup teruskan survival untuk spesies berkenaan, maka berubahlah. Ameba, protozoa, ikan biawak, burung beruk, orang. Dia buat macam tu. Kerana idea dia nak hidup. Binatang tu ketukar badan dia. Pengakhiran dia tak tahu jadi apa. Ini benda kita kata yang dalam idea mereka pasal tak nak ketuhanan. Kita sekarang ni diberikan Allah Ta'ala satu panduan. Dan panduan tersebut diberikan kepada wakil-wakil Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dipilih. Dan wakil Allah untuk menerangkan perkara tersebut adalah para Rasul alaihi wassalam. Ini paling jelas. Tak ada jawapan kita boleh dapat. Bahkan bila seorang tertanya, kenapa dia datang, nak tahu macam, contoh macam tuan-tuan beli handphone. Handphone paling canggih di pasaran. Butang terlebih. Tak tahu butang nak tekan apa, macam mana. Tuan-tuan tak boleh tanya ustaz. Ustaz belajar Yaman, bagus. Ustaz ni macam mana handphone nak pakai? Mana ustaz tahu, kan ustaz yang buat. Tanya tukang kasut, tak boleh. Kena tanya siapa? Pembuat dia. Ataupun ejen syarikat yang buat handphone tadi, dia boleh jawab apa fungsi-fungsi yang ada pada telefon berkenaan. Dengan sebab itu kita kata, itulah kenapa Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran. Surah An-Nisa ayat 165. Rusulan, mubasyirin wa mundhirin. Rasul-rasul yang diutuskan tadi, pemberi berita gembira dan berperingatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Supaya tak boleh ada untuk manusia ke atas Allah sebarang hujah setelah kedatangan Rasul. Rasul datang, tak ada hujah ke atas mereka. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Dan di sinilah timbul kenapa atau macam mana seorang tu nak kenal Rasul utusan Tuhan. Kita kena apply benda ni sebab apa? Sebab tuan-tuan sekalian kena faham. Berapa orang mu'allaf dalam ni? Angkat tangan. Ada mu'allaf? Tak ada? Okay. Alhamdulillah, kita ni Muslim, anak Muslim. Okay. Dengar. Bila Allah Ta'ala suruh manusia ini supaya beriman dan utuskan para Rasul alaihi wasallam, ia bukan hanya untuk Muslim yang Muslim dah sebenarnya. Bahkan kepada yang bukan Islam pun terlaksana ke atas mereka ni perintah untuk beriman. Kalau kita tanya soalan kita balik, kita ni masa kita lahir dalam keluarga Muslim, katakanlah kita lahir dalam keluarga bukan Islam, apakah agama kita? Agak-agak. Saya pernah jumpa ada orang yang lahir anak Sami, tapi masuk Islam akhirnya. Ada. Saya jumpa. Tapi jarang-jarang lah. Seorang. Kami jumpa di Yaman dulu, seorang kakak. Nama dia Kak Sarah. Dia orang Kelang. Bapa dia Sami. Dia dari kecil timbul persoalan, umur 5 tahun, dia persoalan pada bapa dia. Soalan berbunyi apa? Oh, full screen. Dia screen ni? Oh, iya ke? Oh, iya ke? Kenapa je itu? Afwan. Ya. Sekarang tak nampak apa? Nampak ke saya? Tak penuh juga Ya, saya besarkan resolution. Okey. Ni kot, okey kot. Okey, changes. Okey. Keluar semua. Apa yang keluar tu? Ya, sekarang penuh tak? Tak penuh juga? La ilaha illallah wa la syarikalah. Tadi kecil dah. Untuk zero. Saya bagi tadi. Sekejap. Untuk zero ni Apa nampaknya? Okey, penuh.
Alhamdulillah. Penuh 180. Okay. Nampak Okay. Barakallahu fikum. Baik. Sambung balik. Okey. Baik, jadi bila kita sebut para rasul itu datang, soalannya sekarang ni macam nak kenal rasul. Sebab okey, ni patah balik. Sebab Allah Taala jadikan manusia ni lahir dalam keadaan jahil. Kosong. Tak ada isi langsung, kosong. Allah Taala sebut dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. Allah Taala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu, kamu tak tahu apa-apa. Kosong. Tak tahu. La ta'lamuna syai'a. Wa ja'alakumus sam'a. Allah Ta'ala jadikan apa? Untuk kamu pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, fuad, hati atau akal. La'allakum tashkurun. Moga kamu dengan 3 alat tadi. Pendengaran, penglihatan juga, akal. Kamu akan apa? Bersyukur. Ini maksudnya kalau lepas mengenal, kita bersyukur. 3 alat berkenaanlah punca kita boleh belajar. Yang soalan sekarang ni, bila kita kata orang tadi lahir dalam keluarga non-Muslim, macam mana dia nak masuk Islam? Macam mana dia nak beriman? Takkan Allah Ta'ala suruh dia buat benda yang mustahil. Apakah perkara yang Allah Ta'ala beri kepada dia untuk dia mengenal para Rasul? Ini sama pada kita Muslim ni, yang kadang-kadang tak yakin untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, pun berkait dengan tajuk ni juga. Sebab dia dengar bapak dia kata Allah Tuhan sahaja. Kenapa? Jangan tanya. Kenapa? Jangan tanya. Akhirnya menyebabkan dia berhenti daripada belajar, berhenti mengetahui, dan dia ikut je lah. Ikut. Orang ke kanan, dia ke kanan. Orang kiri, dia kiri. Raya semayang, Jumaat datang. Puasa Ramadan. Tapi takut Tuhan? Tidak. Takut Tuhan? Tidak. Ini bahaya sebenarnya. Sebab tu kenapa tajuk ini sebenarnya tajuk penting. Walaupun dia sebenarnya asas atau asal kepada seorang itu untuk beriman kepada Allah. Tapi kita kata kita terpaksa ambil sikit. Walaupun kita dah Muslim, dah 60 tahun, 70 tahun Muslim, tak kalah salah lagi. Tapi ini supaya apa? Hujah ke atas sesiapa yang kita kenal selepas ini. Supaya tuan-tuan boleh berhujah berkenaan Quran Karim ni. Apakah duduknya, di mana ke tempatnya duduknya. Hujah bahawa ia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Para Rasul alaihi wassalam, mereka ini adalah manusia biasa. Dengan kemuliaan yang mereka ada, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh mereka ni kita luar dari batasan. Bahkan mereka makan, pergi pasar, sakit perut, pergi tandas, kahwin, beranak pinak, semua sekali sama macam manusia biasa. Cuma lebihnya Allah Ta'ala jadikan apa berlaku daripada mereka ini maksud untuk panduan umat. Dan begitu mereka tetap manusia biasa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Furqan ayat 20, Allah Ta'ala nyatakan, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin." Tidak kami utuskan hai Muhammad sebelum engkau sebarang rasul, kalangan rasul, illa melainkan mereka ni annahum la yakuluna ta'am. Mereka ni akan makan makanan. Wa yamshuna fil aswaq, mereka akan berjalan di pasar. Beli barang dekat pasar juga, tak ada tunggu makanan dari langit. Para rasul manusia biasa. Jadi di sini akan timbul hujah. Manusia tak nak follow, tak nak ikut sesiapa yang dia tak kenal, siapa-siapa yang dia tak faham. Ini perangai manusia. Contoh, berikut gambar Raja yang letakkan berkenaan dengan 2 keadaan. Okey. Kalau kita nampak jalan raya ada signboard tulis awas pemeriksaan polis di hadapan. Biasa nampak kan? Biasa kan? Ke Shah Alam tak ada roadblock? Ada kan? Bukan Subang je roadblock, tempat lain pun roadblock juga. Okey. Boleh buat roadblock. Tapi bila tuan-tuan nampak depan daripada roadblock tu 20 meter ke 100 meter lepas daripada signboard tu, kalau tuan-tuan nampak yang datang tu adalah polis yang pakaian polis lah, macam yang kita tunjuk tu, apa gambar tu kan, mana dia punya pakaian dia macam tu, dengan helmet dia, dengan baju dia, uniform dia, kan cota dia sebagainya, disuruh ke tepi. Tuan-tuan buat apa? Ya, saya tahu kawasan ni gangster, tapi tuan-tuan buat apa? Tepi lah, jawab je ke tepi. Janganlah saya kata kami akan lawan. Faham betul tak? Bila kita kata ke tepi lah. Tuan-tuan naik komuter, saya tak tahu komuter sampai sini tak? Kalau dekat kawasan Kota Damansara ke, komuter tu orang pun naik juga. LRT
Tak sampai sini Pernah naik bas. Lepas tu ada inspektor tiket naik. Pernah Okay. Tapi yang biasanya yang tu inspektor bas pakai baju biasa. Kalau tuan-tuan naik KTM, kan dia akan pakai topi dia, baju dia, badge dia. Lepas tu dia minta tiket. Tuan-tuan akan comply. Walaupun kita kata kita lagi tua dia, kita lagi besar dia minta tiket, kita bagi. Itu keadaan juga macam bila orang tu tahan dengan pakaian dia, tanda dia yang cukup. Yang menolak ni, tak nak ikut, dia ada masalah. Sekarang ni macam polis tadi kan, dengan polis hadapan, nampak signboard polis suruh ke tepi, anda ke tepi. Tapi katakanlah, yang tahan ketika signboard tu datang, Pak Arab sebelah tu, pakai baju ni. Dia, mungkinlah orang tu balik umrah, tak dan tukar baju. Nah polis kan kata, oh kena bertugas juga. Dengan janggut dia, tak ada cukup sekali, dia tahan ke tepi. Tuan-tuan ke tepi tak? Tak. Ini logik. Memang manusia perangai macam tu. Bila seorang Rasul datang, makan, tidur, kahwin, sakit, demam dan sebagainya, Allah Ta'ala Rasul tahu, Rasul-Rasul yang tidak akan didustakan. Manusia akan cari alasan tak nak percaya. Sebab Rasul-Rasul yang tadi adalah manusia macam kita juga. Makan macam kita, pergi tandas macam kita. So di mana duduknya dia wakil Tuhan? Di sini sebabnya Allah Ta'ala berikan setiap Rasul tadi apa? Tanda. Untuk mereka ni apa? Datang pada manusia ni, dan manusia terpaksa percaya mereka ada utusan Tuhan. Tuhan sebut dalam surah Al-Hadid 25, Allah Ta'ala nyatakan, laqad arsalna rusulana bil bayinat. Maksudnya kami telah utuskan, demi sungguhnya kami telah utuskan utusan-utusan kami dengan bukti-bukti. Wa anzalna ma'amul kitab. Dengan turunkan kami turun bersama mereka ni kitab. Wal mizan juga perundangan. Liyakuman nas bil qist, supaya tertegak manusia ni dengan keadilan. Jadi apakah bentuk satu benda yang kita katakan mukjizat para rasul tadi? Sebenarnya perkataan mukjizat dalam Al-Quran Karim atau hadis Nabi tak datang perkataan mukjizat. Mukjizat ni adalah istilah para ulama keluarkan untuk fahamkan. Sebenarnya yang datang Al-Quran ada 3 kalimah. Iaitu ayat, 4 ayat, bayinah, ayah, bayinah, burhan, dan juga sultan. Yang ini 4 ayat ini, 4 kalimah ini digunakan Al-Quran bila kait dengan para rasul sebagai tanda, bukti. Macam sultan, authority. Mana Allah Ta'ala bagi authority pada dia. Apa authority yang Allah Ta'ala berikan? Burhan, bukti. Ayah, tanda. Bayinah, keterangan. Ini adalah kalimah yang digunakan dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Cuma kita dah terbiasa gunakan perkataan benda yang mencari adat yang para anbiya buat. Macam banyakkan air sedikit, banyakkan makanan sedikit, belah bulan, belah batu keluar unta. Itu kita kira sebagai apa? Perkara mencari adat kita namakan mukjizat. Kita mukjizat. Dan benda tersebut digunakan oleh para anbiya tadi untuk kata pada manusia, aku utusan Tuhan. Ini bukti aku. Macam apa bila kita lihat perkara ini dibuat oleh para anbiya. Seperti Saleh alaihissalam, bila dia belah batu tak bernyawa, dia belah keluar unta bernyawa. Dia bercakap, lepas tu dia kata apa? Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini unta Allah untuk kamu sebagai bukti. Bukti apa? Bukti aku ini utusan Tuhan. Macam juga Rasulullah SAW bila bacakan Al-Quran atau tunjukkan macam-macam mukjizat, matlamat dia untuk supaya orang yang melihat tadi percaya dia wakil Tuhan. Manusia makin percaya dia wakil Tuhan. Bahkan apa kebenaran yang berlaku ketika itu menyebabkan manusia akan ikut dia sampai apa? Untuk ke akhirat. Ini adalah benda penting. Kerana keyakinan yang goyah inilah yang tuan-tuan dapat lihat zaman sekarang ni. Bila manusia tak mengenal Rasulnya, tak mengenal agamanya, tuan-tuan suruh apa benda pun tak kisah. Suruh dia takut Tuhan, dia tak kisah. Sebab bagi dia mungkin Tuhan itu sebagai idea macam-macam dalam falsafah dan sebagainya. Diada-adakan untuk takutkan orang-orang miskin, supaya orang miskin terus ikut cakap orang kaya. Mungkin dalam kepala dia macam tu. Banyak di kalangan masyarakat kita ni macam tu sekarang ni. Meninggalkan agama, meninggalkan syariat kerana apa? Kerana merasakan bahawa dia telah pandai daripada berbanding dengan orang terdahulu. Ini apa? Para Rasulullah SAW, Allah telah berikan bukti yang boleh dijawab oleh kaum berkenaan, kecuali kena kata ini utusan Tuhan. Ini adalah utusan Tuhan. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya setiap Rasul tadi bila datang, tanda yang dibawa mesti kaum dia faham. Tak boleh benda kaum dia tak faham.
Contoh macam kalau dia kata seorang tu Rasul, mau datang pada kaum dia. Dia takkan kata pada kaum dia yang bercakap Arab, kata apa? Kalau kamu betul, cakap bahasa Cina. Aku Rasul sebab aku bercakap Cina. Dia takkan berikan sebarang hujah yang berbentuk macam tu. Bahkan dia akan cabar mereka dengan benda-benda perkara mereka kaum tu faham. Bukan dengan benda luar batasan kefahaman kaum tersebut. Dan Nabi SAW telah sabda dalam hadis yang sahih menyatakan perkara ini dengan sabda baginda SAW begini nyatakan, ma minal anbiya min nabi, tak ada seorang nabi pun daripada para anbiya illa kecuali u'tiya ma mithlu minal ayat amana alaihi bashar, diberikan apa yang tak serupa. Semua nabi, semua rasul diberikan tanda yang berlain-lain. Apa Musa dapat, Isa tak dapat. Apa yang Isa dapat, Nuh tak dapat. Apa Nuh dapat, semua nabi tak dapat tanda yang berlainan. Untuk apa tanda tadi? Amana alaihil bashar, untuk diimani oleh manusia. Nabi sabda, sambung lagi. Nabi kata, wa inna ma kana alladhi utitu wahyan auhahu Allahu ilai. Dan diberi kepadaku adalah wahyu. Adalah wahyu. Nabi kata wahyu. Auhahu Allahu ilai, yang telah wahyukan ia kepadaku. Semua nabi dapat tanda untuk manusia imani. Aku diberikan wahyu, yang telah wahyukan ia kepadaku. Maka Nabi kata fa'arju, maka aku berharap an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah, aku menjadi nabi penerima pengikut pada hari kiamat nanti. Dengan apa? Dengan wahyu ni. So di sini timbul maksudnya semua rasul diberikan tanda yang berlain-lain. Dan bahkan semua rasul tadi bila diberikan tanda, dia mesti kita panggil apa? Difahami oleh kaum dia. Kalau kita lihat contoh Musa alaihissalam diberikan tanda macam sihir, tapi bukan sihir. Punca kenapa Fir'aun ajak dia lawan sihir, sebab ketika mana Musa datang jumpa Fir'aun, dia campak tongkat jadi ular, dia celup tangan keluar bercahaya. Fir'aun kata meh lawan. Fir'aun kata meh lawan. Jadi perbuatan dia tunjukkan benda tadi, dan Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa dia bukan sihir. Orang yang mula sekali mengakui itu bukan sihir siapa? Ahli sihir. Pula ahli sihir pula jadi saksi. Kenapa ahli sihir dijadikan saksi? Sebab pada zaman Musa AS diutuskan, benda paling dipercayai, paling ditakuti, hatta Fir'aun digeruni kerana ahli sihir dia yang ramai menjadi pembantu dia. Jadi dan hatta Fir'aun dahulu pernah cuba bunuh Musa AS sebab apa yang ahli sihir kata pada dia. Kan dia dalam hadis ada kisah yang datang berkenaan dengan Fir'aun. Dia mimpi semua rumah terbakar kecuali satu rumah daripada Bani Israel punya rumah. So dia tanya pada siapa? Dia tak tanya pada jiran dia, tak tanya pada pembesar, dia tanya apa? Ahli sihir. Ahli sihir kata apa? Akan lahir seorang budak daripada Bani Israel, akan jatuhkan kerajaan tuanku. Maka arahan bunuh berjalan. Mana dia laksanakan pembunuhan kepada Bani Israel sebab kata-kata atau terjemahan yang diberikan tentang mimpi dia oleh siapa? Ahli sihir. Memang Allah Ta'ala, bukan kita kata ahli sihir itu betul, tapi pada zaman itu benda paling dipercayai, paling diikuti adalah sihir. Maka Allah Ta'ala berikan mukjizat Musa macam sihir tapi bukan sihir. Yang kena clarify dia bukan sihir adalah ahli sihir. Itu sebab Fir'aun marah. Kerana ahli sihir yang dia gunakan untuk lawan Musa, itulah mula-mula sujud kepada Musa AS dan mengakui Musa ini adalah utusan Tuhan. Surah Taha kita boleh baca, surah lain kita boleh baca bagaimana dia ugut. Dia kata qala hal amantum lahu qabla an adzana lakum, adakah kamu beriman pada dia sebelum aku izinkan kamu? Aku tak izin kamu dah iman dah. Innahu lakabirukum alladhi allamakum sihir. Pasti Musa ni orang besar dengan kamu yang ajar kamu sihir. Maka dia orang dihukum. Tapi yang kena faham sekarang, apa yang berlaku adalah apa? Cara Allah Ta'ala zahirkan Musa punya mukjizat. Ketika Nabi Saleh yang sebelum tu lagi Nabi Saleh alaihissalam, bila dia belah batu keluar unta bila Nabi Saleh herdik kaum dia, dia kata watan hitu namlal jibali buyutan farihin, dan kamu boleh ada nyawa ke tidak, diorang tahu. Yang sebab itu Allah Ta'ala bagi pada Saleh batu tak bernyawa tadi, belah keluar unta bernyawa. Kaum dia gagal untuk jawab.
Yang degil lah, tapi dia tak ada jawapan. Terpaksa diam dan mengatakan bahawa okey, separuh percaya dah ketika tu. Cuma ada komplot lepas tu, sembelih unta tu, tengok apa jadi, sembelih tak jadi apa benda pun, dijatuhkan balik. Ini yang berlaku pada Nabi Saleh alaihi wasallam. Tapi ketika nak jatuhkan kaum dia punya ego, Allah Ta'ala naikkan apa? Unta, keluar unta dari batu yang tak bernyawa. Sebab kepandaian kaum dia. Nabi Isa AS, begitu juga Nabi Isa AS, dia diberikan oleh Allah Ta'ala dan sebagainya. Yang mana fahaman itu tadi menyebabkan mereka tahu ini perubatan bukan perubatan. Dia logik. Tiba-tiba Isa AS buat benda perubatan tak boleh buat. Ini yang kita menjatuhkan. Dia akan dikenakan kepada orang paling pandai. Dia takkan pergi benda ni random. Takkan pergi mukjizat ni random. Tak, dia pergi pada orang paling pandai, paling dipercayai pada zaman berkenaan. Kita lihat benda-benda tadi berbeza-beza setiap para nabi tadi. Kenapa tak boleh berikan beza? Sebab untuk sesuai dengan kefahaman kaum masing-masing. Jadi kalau kita lihat kalau macam tu, Rasulullah SAW diberikan Al-Quran dan banyak mukjizat lain. Nabi ada mukjizat lain yang banyakkan air sedikit. Nabi juga ada mukjizat banyakkan makanan sedikit. Nabi ada mukjizat belah bulan. Nabi ada mukjizat yang lain, Isra dan Mi'raj. Semua mukjizat berkenaan berlaku pada Rasulullah SAW. Tapi bila Nabi nak isytiharkan dia utusan Tuhan, dia kata apa? Nabi tunjukkan ini bukti aku. Ini bukti aku utusan Tuhan. Okey. Kalau kita perhatikan, di mana Rasulullah SAW punya tanda? Ketika mana baginda Rasulullah SAW diutuskan pada Arab Jahiliyah dahulu, orang Arab Jahiliyah dahulu memang mereka ni pembesar Quraisy. Kita ambil pembesar Quraisy yang mula-mula sekali Allah tak nak tundukkan mereka ni. Mereka pakar syair. Bahkan orang Arab zaman dahulu, syair ini benda besar. Ada kabilah Arab ni berperang ratusan tahun sebab syair je. Ada orang berlumba kuda, kuda kawan ni menang, ada seorang bersyair, syair je. Berperang 200 tahun, tak berhenti-henti sebab syair. Seorang perempuan tengah perah susu, kemudian ada orang panah. Mana kisah tu kecil je. Kena panah, tak apalah, perahlah kambing lain. Tapi ada orang baca syair, macam mengaibkan apa yang berlaku, terus perang kabilah. Ratusan tahun. Muliakan seorang pakai syair, hina orang lain pakai syair. Syair ni besar. Dan bahkan boleh dikatakan semua pembesar Quraisy yang menentang Rasulullah SAW, Al-As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah, semua mereka-mereka ni kepala yang pandai syair. Jadi Allah Ta'ala berikan Rasulullah SAW mukjizat. Macam ketika mereka baca tu, macam syair. Mereka baca macam syair. Tapi bila mereka kata lah sekali, mereka kata apa? Ia bukan syair. Ia bukan syair. Hatta Al-Walid bin Mughirah, bila dia sebut tentang apa yang dia katakan, dia kata tentang Quran dalam surah Al-Qiyamah, innahu fakkara qaddar, dia fikir, dia anggar. Sebab yang berlaku adalah dia telah puji Quran. Dia puji Quran. Al-Walid bin Mughirah ada kalimah yang disebut oleh dia. Dia puji Al-Quran Karim dan dia kata yang kalimah tersebut, nampak apa? Nampak biru juga, tak tukar. Dia sebut kata-kata dia ni, dia puji tentang Al-Quran. Dan bila dia puji Quran, Abu Jahal datang jumpa dengan dia. Dan ini kisah ni disebut dalam kisah ni disebut dalam sebab turun surah Al-Mudaththir ayat ke-11, surah Mudaththir. Bila mana Al-Walid bin Mughirah dipuji Al-Quran. Tuan-tuan baca tafsir, sebab turun ayat 11 surah Al-Mudaththir. Dia telah dia puji Quran. Lalu Abu Jahal datang jumpa dia. Dia kata, ya am, pakcik, dia kata, kaum kau kumpulkan harta nak bagi pada kau. Itu dia kata, Quraisy tak tahu aku ni orang paling kaya. Kenapa nak kumpul? Kita kalau kumpul harta nak bagi, kita kata main sini kan. Dia pride dia tinggi. Dia punya ego dia tinggi. Rasa bangga diri dia tinggi. Bila orang kata nak kumpul harta, dia kata kenapa nak kumpul harta untuk aku? Aku orang paling kaya.
Lepas tu Abu Jahal bagi tahu pada dia, sebab kerana kau telah cakap satu tentang Quran yang kaum kau tak suka kau cakap yang tu. Lepas tu dia kata, demi Allah, dia kata, tak ada siapa lebih tahu tentang syair berbanding aku. Aku tahu syair pendek, syair panjang, syair jin. Syair jin pun dia tahu. Jin syair pun tahu. Dia kata, apa yang Muhammad kata tadi bukannya syair, dia kata. Sikit pun bukan syair. Kata-kata dia ni yang kita kata pujian daripada Quran tadi bukan sebab nak mengatakan dia ni bagus kita ambil, tak, tapi menjatuhkan dia. Sebab golongan yang pembesar Quraisy tadi, mereka orang paling pandai tentang syair. Maka Allah Ta'ala cabar dalam Quran untuk mereka yang pandai syair ni tadi lawan Quran dengan bahasa. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 88. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jin, kalau sekiranya berkumpul manusia dan jin, ala an ya'tu bimithli hadzal Quran, untuk datang ke sebiji macam Quran ni, sebiji serupa macam Quran ni, la ya'tuna mithlih, takkan mereka datang ke serupa dengannya, walau kana ba'dhum bi ba'din zahira, sebahagian mereka dengan sebahagian lain saling tolong menolong, nyata jin datang tolong, ini datang tolong, takkan boleh buat sebiji Quran. Bila dicabar sebiji Quran, mereka tak boleh. Allah turunkan level kepada 10 surah aja. Allah cabar dalam surah Hud ayat ke-13. Allah nyatakan, am yaqulu naftarah, adakah mereka mengatakan Muhammad ada-adakan Quran ni. Qul, katakan Muhammad, fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat, kata kepada mereka, datangkan 10 surah macam Quran yang kamu reka-reka. 10 surah aja yang kamu reka-reka macam Quran. Kamu reka macam Quran 10 surah. Wad'u man istata'tum min dunillah, serulah siapa kamu nak selain Allah Ta'ala, in kuntum shadiqin, kalau kamu semua benar. Seru. Ini cabaran Al-Quran. Dan akhirnya mereka tak boleh 10 surah. Allah Ta'ala suruh dengan 1 surah. Rasa tuan-tuan hafal kot ayat ni. Surah Al-Baqarah ayat 23. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kamu dalam keraguan terhadap apa kami turun pada hamba kami, itu Muhammad ni, fa'tu, datangkanlah bi suratin, dengan 1 surah, mim mithlihi, daripada yang seumpamanya. Bukan dia sungguh, bukan Quran sungguh, macam Quran, 1 surah aja. Dan dalam Quran Al-Karim 1 surah tadi diwakili dengan berapa ayat? Paling pendek 3 ayat. 3 ayat je. 3 ayat saja. Allah Ta'ala minta mereka datangkan 3 ayat. Pun mereka dengan ratusan orang, ribuan manusia tadi, kalau kita tengok dalam perang Hunain, mereka kumpul dalam 100,000 lebih, puluhan ribu ketika perang Ahzab. Tidak ada dalam puluhan ribu tadi seorang pun yang berani untuk mencabar Al-Quran. Dari segi apa? Bahasanya. Bahasa. Tapi bila kita kata macam tu bahasa, macam mana sekarang ni pada zaman kita? Pada zaman kita, macam mana pada zaman kita ni kita nak tunjukkan Muhammad Rasulullah, sedangkan kita tahu bahawa setiap bangsa tadi diberikan tanda mengikut apa? Kefahaman masing-masing. Di mana Quran akan zahir pada kita sekarang ni? Soalan tu dijawab balik oleh para ulama dengan mengatakan apa? Siapakah orang yang paling kita patuh padanya pada zaman kita sekarang? Siapa yang orang dicakap semua orang ikut? Perdana Menteri ikut, ketua kampung ikut, semua ikut, menteri besar ikut. Siapa? Ustaz. Siapa? Orang yang dia cakap semua ikut. Kalau saya kata ahli sains, tuan-tuan, saya bahasa contoh doktor, ustaz datang cakap jangan buat maksiat, nanti kan Allah Ta'ala kena kepala. Orang dengar cakap? Tak dengar. Doktor kata pakcik dah tinggal 2 hari je lagi nak mati. Apa perasaan orang tu? Ustaz kata jangan buat maksiat, nanti kan bala Allah Ta'ala. Tak dengar. Ahli geologi kata kalau ni nanti ada tsunami, air daripada Laut Cina Selatan tu lompat ke dataran mereka. Kerajaan ikut tak? Ahli meteorologi kata, ahli canggih cuaca kata besok akan berlaku ribut taufan. Apa kerajaan ambil tindakan? Diam saja ke? Pas zaman kita sekarang zaman di mana orang-orang yang macam ni akan didengari cakap mereka. Dia cakap apa? Dia kata, "Encik akan mati." Dia jijik air mata. Isteri dengar. "Awak punya buah pinggang gagal." Kesenyum.
Doktor kata awak punya kidney dah failure. Cakap apa? Sengih? Tak ada kan? Biarpun doktor tadi minum arak berjudi. Bukan Islam sekalipun cakap, anda akan nangis. Dan orang datang kata, macam mana? Ambil dah barang aku tak nak dah. Sebab apa? Sebab ini zaman di mana orang macam tu yang dipercayai. Jadi Allah Ta'ala, dia tak pernah jadikan manusia ini percaya dengan tanpa bukti, tanpa keterangan. So orang yang paling pandai satu zaman tadi akan ditundukkan kepada Al-Quran. Macam mana? Ketika Nabi Musa AS, ahli sihir tunduk dulu. Zaman kita sekarang ni, orang yang pandai berkenaan dengan apa? Ilmu sains itulah yang ditundukkan dahulu. Sebab orang ni cakap semua dengar. Arkitek tu kata jangan buat macam ni yang ceroboh. Pihak masjid dengar cakap tak? Kan? Orang ini benda yang kita kata Allah Ta'ala jadikan hujah dan bukti datang bukan daripada tempat yang biasa. Sebab ini kita zaman kita. Kerana sebab apa? Sebab manusia di Eropah, mereka tinggalkan agama sebab sains. Ini tak boleh nafikan. Bila berlaku tahun 1600, 1700, Renaissance, revolusi industri di Eropah. Saya rasa tuan-tuan belajar dalam sains tingkatan 5. Ada kan? Angguk, belajar. Okay. Dah dapat 5A pun tapi tak ingat lagi. Okay, tak apa. Dulu A kan, kata ingat dah. Okay. Ketika belajar tu, di Eropah dahulu, memang mereka tinggalkan agama sebab sains. Sebab agama mereka yang dah rosak, yang gereja pakai ampunkan dosa orang, suka hati dan sebagainya, benda tu telah membawa kepada apa? Kerosakan dalam masalah pentadbiran. Pasal memang agama Kristian ni dia bukan komplit, dia half. Pasal Isa AS datang menyempurnakan kekurangan yang berlaku pada Bani Israel. Itu mereka ada hukum, tak ada masalah spiritual. So Isa datang ajak mereka berkenaan dengan apa? Rendah diri, tawaduk dan sebagainya. Tak ada dan tu berkenaan dengan tajuk yang lain. Bahkan Isa AS beribadat cara mana Musa beribadat. Puasanya, solatnya dan sebagainya. Tapi orang ramai dia pisahkan agama tadi. Jadi apa jadi? Kristian memerintah. Dia tak boleh. Berlaku di Eropah dahulu bila orang tak dengar cakap Pop laknat sampai raja tu datang minta maaf. Dia akan sebut laknat sampai datang. Dan bila berlaku apa? Andalus dahulu, ilmu Islam datang, bawa ilmu, sains di Andalus, di Spanyol, Spain. Ketika itu banyak ilmu-ilmuan Eropah belajar dengan ilmu Islam dan akhirnya membawa kepada apa? Membawa kepada tersebarnya fahaman bertentangan dengan Bible. Ketika itu telah dibunuh 60,000 orang, dibakar hidup-hidup. Galileo dibutakan mata dia kerana berkata bumi ini bulat. Galileo yang buat teleskop, dia telah dibutakan mata. Ini benda yang berlaku. Bahkan tahun 92 dahulu, Vatican telah mengucapkan membuat pernyataan minta maaf secara rasmi kesilapan gereja menghukum Galileo. Serius. Benda ini berlaku. Pop yang mati dulu dia buat. Ini benda-benda ni tadi memang berlaku dahulu. Mereka ada masalah agama. Agama mereka yang sesat tadi telah menyebabkan mereka tak boleh maju. Cuma lepas daripada itu, mereka dapat tanggal diri mereka dari agama, timbul mazhab Protestan. Mereka rasakan tanpa agama mereka maju. Mereka bawa fahaman tadi kepada umat Islam. Umat Islam sekarang ni banyak yang berfahaman bahawa kalau kita sibuk dengan agama, kita akan makin mundur, takkan maju. Laksanakan Islam, takkan maju. Laksanakan sekian, takkan maju. Maju kita adalah dengan cara apa? Tinggalkan agama. Fahaman sekularisme yang kita kata sekular yang ada. Sekular itu maksudnya pemisahan. Sekular maksudnya pemisahan agama dan dunia. Itu pekerjaan mereka buat. Jadi ini kenapa sekarang ni hujah sebenar untuk sekarang yang berlaku umat Islam ni kena faham macam nak berhujah untuk tajuk betulkan fahaman orang yang salah faham tentang agama. Kita banyak contoh sebenarnya untuk perkara ni. Kalau kita nak tunjukkan contoh macam ni. Ke depan Contoh yang saya boleh tunjukkan penonton sekalian adalah berkenaan kejadian manusia dalam Al-Quran Karim. Dalam tajuk ni, apa yang keluar tu? Warna biru ke putih? Biru lagi Nampak macam biru. Sekejap.
Sekarang telur putih. Hitam juga. Sekarang apa dia nampak? Ada. Mujizat saintifik Al-Quran Sunnah, betul? Okey, baik. Contoh boleh tunjuk kat sini adalah firman Allah Taala. Macam Allah Taala firman Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Allah Taala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Demi sungguhnya kami telah ciptakan manusia dari pilihan tertentu daripada tanah, pati tertentu dari tanah. Thumma ja'alnahu nutfatan. Dan kami jadikan dia nutfah. Saya tak terjemahkan nutfah tulisan air sebab kalau saya terjemahkan nanti mungkin tuan-tuan tak nampak benda tersebut. Saya kekalkan perkataan saya. Thumma ja'alna nutfatan fi qararin makin. Dan kami jadikan dia campuran pati daripada tanah tadi sebagai nutfah pada tempat tinggal yang kukuh. Thumma khalaqna nutfatan 'alaqah. Dan kami ciptakan nutfah tadi jadi 'alaqah. Fa khalaqna 'alaqatan mudghah, kami ciptakan 'alaqah jadi mudghah. Fa khalaqna mudghatan izama, lalu kami jadikan mudghah tadi izam, tulang-tulang. Fa kasawna al-izama lahma, lalu kembali balut tulang-tulang berkenaan dengan daging. Thumma ansha'na khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia sebagai makhluk yang baru. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha berkat Allah Taala sebaik-baik yang menciptakan. Okey. Dalam tajuk ni embriologi Embriologi ni adalah ilmu pembincangan berkenaan dengan janin daripada hari pertama persenyawaan sampai hari yang ke 59 atau 56 di mana dia jadi embrio. Lepas dia dapat rupa manusia, dia panggil fetus. Ni kena bagikan dalam peringkat tuan-tuan jadi dalam perut dulu saya jadi, kita ada peringkat tak ada rupa orang, tak ada rupa manusia. Kemudian jadi rupa manusia. Kebiasaannya adalah 59 hari atau 56 hari. Okey. Kalau kita ikutkan, sebenarnya cabang ilmu terpenting. Seorang doktor takkan jadi doktor kecuali kena belajar ilmu ni. Siapa yang nak jadi doktor, dia mesti belajar ilmu embriologi. Biarpun dia tak jadi pakar sikit puan, dia kena belajar. Ini satu cabang wajib kena pelajari oleh mereka yang belajar berkenaan dengan ini. Tapi sebelum kurun ke-18, embriologi ni lebih layak dianggap sebagai spekulasi. Ini yang saya quote ni daripada Encyclopedia Encarta dan juga daripada Britannica. Yang dikatakan lebih spekulasi, andaian. Bukan fakta, andaian. Okey, bukan ilmu yang kukuh. Okey. Kalau kita lihat dari sejarah, ahli falsafah Yunani, Aristotle, yang hidup pada tahun 384, 322, masih dia makin kecil nombor pasal dia hidup sebelum Masihi, maksudnya sebelum Isa alaihissalam. Dia keluarkan pendapat bahawa janin ni manusia yang terbentuk daripada darah haid. Saya rasa masih ada orang Islam faham macam tu. Dia kata kita daripada darah haid, kau ni kotor sebab daripada darah haid. Sebenarnya idea ini tak pernah ada dalam Islam. Diajarkan kepada kita daripada Quran atau hadis Nabi daripada air, bukan daripada darah. Dan benda tadi oleh kerana Aristotle yang cakap, tak ada siapa yang lawan dia. Dan ini dipegang oleh manusia untuk tempoh yang panjang. Ini contoh gambar rajah macam mana gambaran Aristotle berkenaan manusia jadi macam mana. Tengok. Dia bayang kat sini, dia kata ini rahim, air mani masuk. Kemudian pekat campur darah jadi orang. Dia bayang macam tu. Macam kita belajar sekarang daripada air mani yang banyak tadi, cuma seekor je sperma yang akan berenang untuk bersenyawa. Dia bayangkan semua air tadi bergabung dengan darah lalu jadi anak. Tak ada siapa lawan. Hatta Ibn Sina, yang ulama Islam yang pakar berkenaan pembedahan, dia juga percaya bahawa manusia daripada darah haid. Sebab Aristotle cakap. Tak ada siapa pun yang lawan. Sehinggalah pada tahun 1673 bila dua orang saintis dari Jerman nama Alan van Leeuwenhoek. Tuan-tuan nak tengok video dia, tuan-tuan download atau dapatkan BBC The Cell. BBC The Cell. Jangan download cerita kartun je. Download di komentari. BBC The Cell. Episod nombor 1. Diterangkan berkenaan dengan mikroskop. Mikroskop tu kecil je. Dia pegang macam tu, macam tu. Kemudian dekat ujung tu ada jarum, dia adjust, dia letak air mani dekat situ. Alan van Leeuwenhoek dia letak. Zaman ketika dia buat benda ni, orang ramai ada idea, orang-orang di Eropah percaya tikus datang mana? Datang daripada padi. Simpan padi banyak-banyak, nanti tikus keluar. Tikus lahir dari padi dan kain buruk. Kain buruk dan padi keluar tikus, dia kata. Daging keluar ulat. Dia di situ. Jadi manusia tak tahu. Dari darah, di berdarah. Jadi
Bila dia buat benda ni, dia nampak ada sperma berenang. Dia lah orang pertama lawan Aristotle di barat lah. Kalau buka dalam Fathul Bari, memang Ibn Hajar Asqalani lama dah cakap. Dia kata, apa dikatakan oleh ahli sains dan sebagainya adalah salah. Kerana Al-Quran dan hadis Nabi kata manusia daripada air, bukan daripada darah. Tapi ya, pasal sebenarnya darah haid tu bukannya darah jadi orang. Darah haid tu sebenarnya dinding rahim. Rahim wanita, dinding tu akan dibuang sebulan sekali. Dibuang sebulan sekali sebab apa? Kalau dia kata dia dibersihkan, barulah nanti benih boleh masuk dalam dinding tu. Sebulan sekali dibuang. Dia bukan makanan janin berkenaan. Orang kita salah faham, dia kata makanan janin. Tidak sekali-kali. Ketika mana dalam peringkat embrio awal sebelum tali pusat siap, makanan dia adalah telur tu sendiri. Lepas dah bercantum tali pusat, makanan daripada mak. Apa mak makan, dia dapat. Tak ada kaitan pun dengan darah haid sebenarnya. Ya, orang kita tak ni kan. Okay. Jadi bila penemuan sperma dan ovum tadi, 1673, 72, jumpa pula ni ovum. Lagi besar daripada sperma. So, dia telah merubah pemahaman manusia tentang kejadian orang. Okey. Tapi ada masalah. Dah jumpa sperma, jumpa ovum, kita lepas diri daripada Aristotle. Fahaman Aristotle tadi kita lepas dah. Manusia bukan darah haid. Tapi masalah dia, kita ada fahaman pula satu lagi ketika tu. Pre-formation. Kejadian yang asal. Itu maksud dia dalam pasal zaman tu mikroskop terlampau kecil, tak mampu nak tengok. Orang bayangkan dalam sperma, dalam ovum tu ada makhluk kecil macam ni. Nampak tu? Dalam sperma tu dia kata ada orang kenit. Ini sekolah tak ajar. Tuan-tuan tak belajar kat sekolah benda ni. Tuan-tuan belajar masuk peringkat universiti, belajar benda ni. Maksud dia selepas dah jumpa mikroskop, manusia dah tolak Aristotle, tapi masih lagi apa? Sesat. Dan sesat ni lama ni, 200 tahun. 200 tahun. So, nampak ni, inilah bayangkan. Hard soccer, 1694, dilukis. Orang, kepala, badan, kaki, dia panggil homunculus, siap-siap dalam tu. Yang ada lukis dalam ovum. Siap-siap ada. Bila dalam tajuk ni, okay, mereka berjaya lepas diri daripada Aristotle. Tapi start gaduh pula. Siapa buat anak? Laki ke perempuan? Gaduh. Yang pihak ni kata, laki lah untuk membuat anak. Perempuan hanya tanah. Yang perempuan ni kata, tak. Perempuan lah punya. Kan ovum lagi besar daripada sperma. Laki ni tak ada benda. Cuma menggerakkan saja. Semualah gaduh. Sehinggalah apa? Datang 3 peringkat. Peringkat pertama, tahun 1775. Ditunjukkan bahawa sperma dan ovum diperlukan dua-dua sekali. Kalau satu je tak jadi anak. Kena dua-dua sekali ada. Kemudian persenyawaan pertama kali ditengok pada 1879. Nampak macam dia bersenyawakan. Herman Ford dan Oscar Hartwig. Dan 1883 barulah Van Beneden berjaya tunjukkan macam mana kromosom. Macam ni gambar rajah ni. Macam mana manusia ni jadi daripada kalau lelaki atau perempuan. Lelaki keluarkan sperma 23, perempuan keluarkan telur 23. Bercantum 23, 46. Baru menjadi orang. Pasal benih lelaki separuh je manusia. Perempuan punya separuh je manusia. Dibuktikan secara kromosom, barulah kita tahu, lelaki perempuan diperlukan untuk jadi anak. Kalau kita tengok daripada keseluruhan apa dibuat tadi, kita dapati, apa kita dapat? Kita perhatikan adalah, pertama, ahli sains pernah menyangka manusia terjadi pada darah haid yang pekat setelah bercampur air mani. Peringkat pertama. Kedua, ahli sains menyangka bahawa manusia siap terbentuk dengan sempurna dalam benih yang dihasilkan oleh lelaki, sperma, dalam telur, perempuan, ovum. Siap, dah badan sama sekali. Sangkaan mereka. Dan teori ini siap sempurna. Mereka percaya ada sempurna dalam tu. Mereka menafikan perempuan, satu dia pihak menafikan lelaki. Dan keseluruhan benda berkenaan hanya terjawab dan dihentikan bila ada mikroskop biasa, mikroskop elektronik, dan akhirnya dengan apa? MRI scanner. Barulah orang berhenti gaduh berkenaan dengan siapa jadikan anak. Ini masalah yang jadi. Tapi kita lihat Al-Quranul Karim dengan teliti meletakkan manusia jadi macam mana. Dalam ayat kita baca tu 214, Allah Ta'ala pecahkan manusia tadi bertiga peringkat. Peringkat pertama, nutfah. Itu air. Nutfah tu tak nak faham sini. Nampak air menitik tu kan? Tu panggil. Pasal kalau orang tu kalau rambut dia basah, jatuh air daripada rambut dia panggil natafa, ra'sahu ma'.
kepala rambut dia menitiskan air. Menitiskan air. Mana air kecil, air yang sedikit dan juga titisan air. Kedua, peringkat penciptaan. Dalam tu ada alaqah, yang maksud dia darah beku, ataupun lintah, ataupun sesuatu benda yang melekat macam ni. Kedua, mudrah. Mudrah tu maksud dia satu benda yang dikunyah. Kita bayangkan besar ni kan, tak, dia kecil lagi sebenarnya. Cuma benda dikunyah tadi sifat dia pusing-pusing, ada kesan gigi. Dan kemudian tulang, kita faham tulang, dan daging. Lepas tu barulah peringkat pembesaran. Quran aturkan ada peringkat-peringkat, Quran aturkan ada aturan dia. Mana kalau dia kata ikutkan Muhammad SAW hidup pada zaman di mana tidak ada mikroskop, tak ada alat canggih untuk tengok benda-benda ni. Bahkan zaman tersebut jin, hantu, syaitan dan sebagainya dijadikan sebagai sandaran. Tapi tak sikit pun khurafat zaman berkenaan termasuk dalam Al-Quran Al-Karim. Dan kita perhatikan sekarang, memang apa Quran nyatakan, sebiji macam yang Quran nyatakan tu berlaku. Ni sebenarnya kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan try cari buku The Developing Human, Clinically Oriented, karangan Keith Elmore. Buku tu kalau dulu siapa-siapa pergi Mekah boleh beli dekat dakwah corner di sana. Buku tu warna merah besar. Dan buku tersebut yang tu Islamic edition. Ada Islamic edition diletakkan ayat Quran dan hadis Nabi pada setiap bab dan tajuk di mana dibahaskan kejadian manusia dalam tu. Mana dia boleh letakkan mana Quran. Jadi Profesor Keith Elmore benarkan. Sebab apa? Sebab tak ada sikit pun salah dekat situ berkaitan apa yang diterangkan oleh sains. Jadi zaman kita sekarang adalah zaman di mana bukan lagi zaman orang tu percaya hanya dengar cakap, tapi kena belajar dengan bukti. Dan setiap kita ni bertanggungjawab untuk apa? Memastikan generasi akan datang tidak lagi ikut-ikutan semata-mata. Jelas? Ada soalan? Keberat sangat. Tapi Ustaz Syed kata orang sini dia pandai-pandai. Saya bagi tajuk ni. Tak berat kan? Ya, kita apa? Jadi itu sebagai apa yang kita bersampaikan dan kongsi insya-Allah. Bahkan tajuk ni sebenarnya tajuk yang dipelajari di universiti, bukan dekat surau dan masjid, kecuali tempat berkenaan memang agak orang apa ya biasanya orang sikit sini kan Shah Alam ni bukannya orang kampung. Kan? Memang dia belajar sains dan sebagainya. So secara konsep dia benda ni adalah benda simple sebenarnya. Tapi nak kita fahamkan sekarang, ini cara Allah Ta'ala buktikan Muhammad Rasulullah. Setiap zaman, setiap masa, siapa nak belajar Muhammad Rasulullah, ahli undang-undang, belajar undang-undang Quran, dia akan nampak Muhammad Rasulullah. Ahli kesihatan, belajar di Quran, dia akan nampak Muhammad Rasulullah. Pakar peperangan, pakar psikologi, belajar Quran, dia akan nampak Muhammad Rasulullah. Kedoktoran kesihatan, nampak Muhammad Rasulullah. Tak ada apa kan mereka tunjukkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari situlah kita kata bina keyakinan kita, janji Allah Taala itu benar. Kalau apa yang diceritakan kepada dalam Quran Karim, para sahabat tak tengok, kita tengok. Satu masa nanti kita akan nampak benda yang lain yang diceritakan dalam Quran, itu apa? Syurga, neraka, akhirat, mahsyar. Yang mana itulah pengakhiran tempat perginya kita. Sekarang ni kita dengar apa Quran cerita, para sahabat tak nampak, kita nampak. Tapi atas dari itu ada lagi. Sebab tamat belajar ilmu ni adalah untuk apa? Tambah keyakinan kita berkenaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Baik. Tak ada soalan? Tak ada. Sarapan. Baik. Nanti sini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la' qulubana imanan wa yakina. Ya Allah, penuhkan hati kami dengan keimanan dan keyakinan. Allahumma la' qulubana imanan wa yakina. Ya Allah, penuhkan hati kami dengan keimanan dan keyakinan. Allahumma la' qulubana imanan wa yakina. Ya Allah, penuhkanlah hati kami dengan keimanan dan keyakinan. Allahumma qsim min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketakutan yang akan menghalang kami daripada kemaksiatan terhadap-Mu. Wa min at-ta'ati ma tuballighuna bihi jannatak. Kurniakanlah kepada kami ketaatan yang akan menyampaikan kami kepada syurga-Mu. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'ala masabad dunya. Kurniakanlah kepada kami keyakinan yang akan mengecilkan di mata kami musibah-musibah dunia. Wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Nikmatkanlah kami Allah dengan pendengaran kami, penglihatan kami dan tenaga kami semua Engkau jadikan kami hidup. Waj'alhu waritha minna, jadikanlah ia berkalan pada kami.
Waj'al sa'rana 'ala man zalamana. Jadikan pembalasan kami terhadap orang-orang yang menzalimi kami. Wansurna 'ala man 'adana. Bantulah kami ke atas orang-orang yang musuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah kami pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan kau jadikan dunia ini sebesar kerunsingan kami. Wala mablagha ilmina. Bukan juga nilai ilmu kami. Wala ghayat raqbatina. Bukan juga matlamat keinginan kami. Wala tusallit alaina bidhunubina. Janganlah kau kuasakan ke atas kami dengan sebab dosa-dosa kami. Man la yakhafuka wa la yarhamuna. Orang yang tak takut engkau dan tidak berkasihan terhadap kami. Ya Rabbal Alamin. Wa Tuhan sekalian alam. Allah man arada bina. Ya Allah, sesiapa yang menghendaki terhadap kami. Aw arada bisyababina syabatina. Atau inginkan terhadap pemuda kami dan pemudi kami. Aw arada Islam muslimin. Atau inginkan terhadap Islam dan Islam. Bisu'in dengan keburukan. Fa'ashghilhu binafsih. Sibukkanlah dia dengan diri sendiri. Aj'al tadbirahu fi tadmirih. Jadikanlah perancangannya pada kemusnahan dirinya. Wa dakaidahu ila nahrih. Dengan baliklah tipuannya kepada dirinya. Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, sembuhkanlah orang sakit di kalangan kami dan rahmati di kalangan kami. Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, sembuhkanlah orang sakit di kalangan kami dan rahmati di kalangan kami. Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, sembuhkanlah orang sakit di kalangan kami dan rahmati di kalangan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanaka hamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.